Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jawatan kuasa surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Terus kita masuk pada bicara kita kali ini. Setelah kita telah melihat beberapa sifat yang berkisar tentang pemilik hati orang beriman. Orang beriman, hati mereka itu ada tanda-tandanya. Bahkan saat kita merenung hasil daripada nukilan daripada pengarang, semestinya kita bermuhasabah, saya terutamanya tuan-tuan, kita melihat adakah sifat-sifat yang dinyatakan itu ada pada diri kita. Saat pengarang berbicara tentang perihal sifat pemilik hati orang beriman, tuan-tuan, pengarang berbicara tentang soal dalaman, sesuatu yang tidak dilihat. Manakala sebaliknya kita boleh menilai diri kita dengan praktikal. Dan kita juga boleh melihat seseorang itu melalui praktikalnya, walaupun dalamannya kita tidak mengetahui. Manakala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Sekiranya kalian melihat lelaki yang sering kali ulang-alik ke masjid, maka saksikanlah baginya dengan keimanan. Hadis ini menyatakan kepada kita tentang soal iman, dalamannya hanya diketahui oleh Allah. Sebaliknya, ianya juga boleh dinilai melalui praktikal. Tanda seorang itu ada iman, dia seringkali datang pulang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dari kalangan mereka. Dahulu kita telah berbicara beberapa sifat, tuan-tuan, sebagai ulangan sebelum kita meneruskan bicara kita malam ini. Pemilik hati orang beriman, sifatnya yang pertama iaitu al-iqbalu 'alal haqq, menerima kebenaran. Menerima kebenaran. Yang kedua, dia suka akan kebenaran. Hubbul haqqi wa insyirahus sadri lil Islam, suka akan kebenaran dan dadanya sentiasa lapang untuk agama Islam. Sifat yang ketiga, menyaut seruan keimanan dan ia suka imannya sentiasa dalam keadaan bertambah. Manakala yang keempat, iaitu ingat. Maksud ingat di sini adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan, kita sambung bicara kita malam ini. Di antara sifat pemilik hati orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa di antaranya, tuan-tuan, ibu-ibu? Yang keempat, at-tadhakkur, ingat. Ingat di sini maksudnya adalah ingat kepada Allah. Sekiranya saya berkata saya ini adalah pemilik hati orang beriman, tuan-tuan, semestinya saya mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang, wal insanu yansa, dan manusia secara biasanya lupa. Betul, tuan-tuan? Manusia secara kebiasaannya lupa. Walakin sahibal qalbi salimi yatadhakkar, dan tetapi pemilik hati yang sejahtera ia ingat.
fayubsiru wa la ya'ma, maka dia melihat dan ia tidak buta. Maknanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan, setiap dari kalangan kita tak lari pada dosa, tuan-tuan. Setiap dari kalangan kita pernah tergelincir. Kita berazam, tuan-tuan. Saya 2023, saya berazam saya tak nak lagi mengumpat. Azam baik itu, tuan-tuan. Saya tak nak lagi mengumpat. Kemudian, tuan-tuan, bila kita duduk dengan kawan-kawan, kita mengumpat. Haji Mat. Haji Mat begini. Tengah kita mengumpat dia, baru kita teringat, Allah, saya ni berazam dah tak nak mengumpat, tiba-tiba mengumpat juga tahun ni. Okey, tuan-tuan, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada Suratul A'raf ayat 201. Ayat ini dimuatkan oleh pengarang hafizahullahu taala, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat, yakni melakukan dosa daripada syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka melihat, yakni dosa-dosanya. Okey. Bila kita melihat ayat di atas, tuan-tuan, ayat ini adalah ayat yang menyatakan kepada kita cara saat kita sedang melakukan sesuatu yang ditegah oleh Allah, apa yang perlu kita buat. Saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita tengah buat satu, tuan-tuan. Macam tadi, kita berazam dah tak nak mengumpat. Tengah-tengah mengumpat ni, Allah, apa saya buat ni kepada Haji Mat? Saya mengumpat Haji Mat. Okey, tuan-tuan, yang pertama, tazakkaru, mesti dia ingat. Sesungguhnya orang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat, yakni melakukan dosa daripada syaitan. Tazakkaru, mereka segera ingat kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, kejap nak tanya macam mana kita nak ingat kepada Allah tu? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Terus kita ingat kepada Allah. Yang kedua, maka ketika itu juga mereka melihat, yakni dosa-dosa mereka. Apa tu? Okey, tadi kita ingat yang pertama, ingat kepada Allah. Yang kedua, kita ingat kesan dosa mengumpat tadi. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, saya yakin hadis ni popular, tuan-tuan. Kita orang dengar tentangnya. Cerita tentang seorang lelaki yang dihadapkan pada hari kiamat. Ia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan semula pada hari kiamat. Dengan apa, tuan-tuan? Dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dengan pahala sedekah. Kemudian, tuan-tuan, apa dia buat? Sesungguhnya dia pernah mencerca orang itu. Dia pernah memakan harta orang itu. Dia pernah menyebarkan fitnah terhadap orang itu. Dan dia pernah membunuh orang itu. Tuan-tuan, apa dia buat kelak? Maka dia akan mengagihkan pahalanya tadi. Pahala yang besar tu, tuan-tuan, dia datang pada hari kiamat, dia bagihkan. Saya pernah kutuk Haji Razak. Hari kiamat nanti Haji Razak datang jumpa saya, minta, tuan-tuan, saya bahagi pahala saya kepada dia, saya akan bagi. Jadi hadis itu, tuan-tuan, sehingga dia agih-agihkan pahala dia tadi, fa in faniyat hasanatuh, maka sekiranya kebajikan, pahalanya telah pun binasa, habis semua. Dah habis, tuan-tuan, dia bagi pada orang. Ada lagi orang datang minta kepada dia, tak selesai. Tuan-tuan, apa akan berlaku? Maka dia akan menanggung dosa orang tadi. Nak bahagi pahala dah tak ada, jadi dia terpaksa menanggung dosa orang itu. Kebetulan datang, tuan-tuan, semua dosa besar, dia tak layan dosa kecil. Jenuh, tuan-tuan, menanggung dosanya. Kemudian apa yang berlaku? Maka dicampak lelaki tadi ke dalam neraka. Ini secara ringkas pada hadis yang terkenal, menyatakan kepada kita, oh, maknanya bila kita tengah melakukan dosa tadi, yang pertama kena ingat kepada Allah. Yang kedua, kita kena kenang, renung, melihat semula dosa-dosa yang kita buat. Ya, kesan daripada apa yang kita buat, kesan daripada apa yang kita sedang sebarkan, tuan-tuan. Yang mana kelak pada hari kiamat dia akan datang jumpa kita, akan meminta pahala kita,
dan kita terpaksa memberi pahala kita kepadanya. Sekiranya pahala kita habis, kita akan menanggung dosanya. Kemudian, lidzalika syara'a Allahu tadhkir. Demikian itu Allah telah mensyariatkan untuk kita ingat, untuk saya ingat kepadanya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya dengan peringatan tersebut ianya memberi manfaat kepada orang beriman. Betul tuan-tuan? Ada kalanya kita memerlukan kepada peringatan, bukan ada kalanya semestinya tuan-tuan. Khutbah Jumaat mesti akan diingatkan kepada kita tentang beberapa perkara untuk kita ingat. Kemudian kita lihat, saya ringkaskan tuan-tuan, melihat beberapa poin di bawah. Amma ahlul qulubis saqimati fatarahum fi ghaflatin la yu'minun. Adapun pemilik hati yang sakit, maka kamu melihat mereka itu berada di dalam kelalaian, tidak beriman. Beza tuan-tuan. Pemilik hati orang beriman tadi betul lah tergelincir, dia ingat semula kepada Allah. Adapun pemilik hati yang sakit tuan-tuan, tidak. Maka kamu melihat mereka itu berada dalam kelalaian, langsung tidak beriman. Dia tak rasa apa tuan-tuan. Dia tak rasa apa. Apa yang dia buat, apa dosa yang dia buat tuan-tuan. Sebagai contoh, kadang-kadang bila kita baca Facebook tuan-tuan, wala'idzubillah, kita takut perkara itu berlaku kepada kita. Komen yang tak sepatutnya, kemudian dia sebarkan cerita, dia sebarkan fitnah, dia sebarkan sekian-sekian tuan-tuan, seolah-olah baginya tak ada dosa. Seolah-olah tuan-tuan baginya yang sedang menulis tak ada hari kebangkitan tuan-tuan. Jadi kita risau sekiranya Allah mematikan hati kita. Jadi kata pengarang, adapun pemilik hati yang sakit, maka kamu melihat mereka itu berada di dalam kelalaian. Beza. Tadi dia ingat tuan-tuan, betul, dia ada kalanya melakukan dosa, tapi dia ingat kepada Allah. Adapun golongan ini tak. Hal ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Maryam ayat 39. Surah Maryam ayat 39. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, iaitu ketika segala perkara telah diputuskan, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Jadi bila kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada hari tersebut, hari penyesalan. Adapun mereka yang ingat, mereka berada dalam kebaikan. Sebaliknya golongan yang terus lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam kesengsaraan. Kemudian kata pengarang, fa in dzakkarta ba'd al-ghafilin 'anil akhirati farubbama yaqulu lak ajita litu'allimuni al-islam al-yawm wa ana muslimun khairun mink. Kata pengarang, maka sekiranya mungkin kamu memberi peringatan kepada sebilangan dari kalangan golongan yang lalai tentang hari akhirat, tuan-tuan, mungkin dia akan berkata kepada kamu, kau nak datang ajar aku tentang Islam, sedangkan aku ni Muslim lebih baik daripada kamu, aku tak kata kat orang. Contoh tuan-tuan, betul, walaupun saya ni free head, tetapi saya tak kata kat orang. Walaupun saya ni free head, tetapi hati saya baik. Itu biasa kita dengar tuan-tuan. Betul ke ungkapannya? Ini pernah kita bicarakan dahulu. Jadi ini di antara kemungkinan yang dikatakan oleh pengarang, sekiranya kita ingatkan mereka, aku ni Muslim lebih baik daripada kamu, aku ni lebih baik daripada kamu, saya ni lebih baik pada awak. Ini di antara ungkapan mereka. Kemudian pengarang meneruskan bicaranya, sifat pemilik hati orang beriman berikutnya, al-yaqin, yakin. Kita lihat, wa tara sahibal qalbi salim yatafakkaru wa yata'allamu wa yatadhakkar qad wasala ila al-yaqin kama bayyana dhalika rabbuna fi qawlihi ta'ala. Dan kamu melihat pemilik hati yang sejahtera, apa dia buat tuan-tuan? Yang pertama, dia berfikir. Pemilik hati orang beriman, dia mesti berfikir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti mempelajari. Yang ketiga, dia mesti mengingati.
Sesungguhnya ia telah sampai kepada martabat yakin. Kejap, kami nak tanya, yakin di sini yakin apa tu? Okey tuan-tuan, yakin di sini adalah yakin tentang soal iman. Yakin tentang soal iman. Seolah-olah pengarang menekankan kepada kita supaya kita berfikir. Ya. Ya tuan-tuan, pengarang menekankan kepada kita untuk kita berfikir. Berfikir, ya, kita mesti menggunakan fungsi akal. Maknanya orang beriman, dia kena berfikir. Ya, untuk yakin atas keimanan kita tuan-tuan, saya mesti menggunakan fungsi akal. Ini contoh luar tuan-tuan, contoh luar. Contoh luar. Mungkin tuan-tuan pernah melihat satu video pendek. TikTok pun ada tuan-tuan, Facebook pun ada. Video menceritakan tentang seorang hamba Allah. Seorang perempuan tuan-tuan, dia buat anak dia. Dia jumpa dengan seorang, boleh kita istilahkan dengan ustaz lah. Saya tidak sudi untuk menamakan individu tersebut tuan-tuan. Jadi dia bawa anak kecil dia, jumpa ustaz tadi. Dia kata kepada ustaz tu, ustaz tu popular juga tuan-tuan. Yang saya lihat video tersebut ditonton ribuan orang, ramai. Jadi tuan-tuan, dia bertanya, ustaz, ada tak tips untuk menerangkan hati anak? Ada tak tips untuk menerangkan hati anak? Jadi tuan-tuan, yang si fulan tadi memberi pesanan, okey begini akak balik nanti, akak wuduk, kemudian setiap basuhan yang pertama daripada anggota wuduk, setiap basuhan anggota wuduk yang pertama, yang mula-mula basuh tu, simpan. Tuan-tuan, semua tuan-tuan, wuduk daripada awal sehingga akhir, air basuhan pertama simpan. Nak buat apa? Katanya beri minum kepada anak. Ini untuk menerangkan hati anak. Jadi mak tadi di wuduk, air wuduk tadi disimpan, diberi minum kepada anak. Okey tuan-tuan, kita ingin berfikir sejenak. Kita pernah berbicara dahulu tuan-tuan dalam Al-Quran, pelbagai ayat Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang perihal akal, supaya berfikir. Maknanya Islam bukanlah agama dengar-dengar cerita, tak. Islam adalah agama yang menekankan umatnya supaya kritis. Kita kena berfikir. Okay. Jadi tuan-tuan, kita lihat semula tips yang ditinggalkan oleh si fulan tadi. Untuk menerangkan hati anak, ambil air wudu yang ditadah, kemudian beri minum kepada anak tadi. Tuan-tuan, hari ini terbukti secara saintifik tuan-tuan. Bila kita berwudu, gugur daripada anggota wudu, kita basuh muka. Basuhan pertama kita tu tuan-tuan, lebih daripada ribuan bakteria yang gugur daripada basuhan pertama. Itu muka. Belum lagi tangan, belum lagi kaki tuan-tuan. Kaki cuba kita bayangkanlah. Jadi soalannya tuan-tuan nak beri minum kepada anak ataupun tidak? Ustaz, takkan tak percaya, itu ustaz kot. Orang kita tuan-tuan, itu ustaz kot, bukan orang lain. Tuan-tuan, betul. Tetapi kita kena berfikir, air tadi baik ke tak untuk diberi minum? Sebab kita pun tahu air itu dah bukan setakat terdedah, segala-gala benda ada di situ tuan-tuan, beri minum kepada anak. Ingat, Islam adalah agama yang menekankan umatnya untuk berfikir. Bukan tu kita dengar, sebaliknya kita berfikir, boleh terima ke tak ni, boleh terima ke tak. Baik saya yang bercakap tuan-tuan, tuan-tuan kena fikir juga, dia ni boleh percaya ke tak mamat ni. Tuan-tuan kena fikir juga, betul ke tak apa yang dia cerita. Jadi kita mesti menggunakan fungsi akal. Jadi ini di antara perkara yang sering kali ditekankan pengarang kepada kita. Maka tuan-tuan, dengan berfikir, dengan mempelajari, dengan mengingati, sesungguhnya dia telah sampai ke martabat yakin. Okey, maksud yakin di sini iaitu yakin tentang keimanan. Ya, yakin tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan, sekarang kita beriman kepada Allah yang tak pernah kita lihat tuan-tuan. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah tuan-tuan,
tak pernah kita tengok. Jadi kita meyakini atas kewujudan Allah. Ya, kita meyakini atas kewujudan Allah. Kejap. Kami nak tanya. Ini prinsip akidah kita, tuan-tuan. Kita meyakini atas kewujudan Allah yang mana kita tidak pernah melihat Allah. Manakala, tuan-tuan, di sana terdapat golongan yang berbicara melihat kepada logik akal. Betul, tuan-tuan? Terutamanya beberapa prinsip yang ditekankan oleh orientalis, menekankan tentang perihal akal. Di antaranya, tuan-tuan, yang mana mereka melihat, bagi mereka sesuatu yang tidak dilihat, terutamanya mereka yang berpegang kepada akal secara keseluruhannya, sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Yang ada hanyalah sesuatu yang dilihat. Okey. Bagi mereka, tuan-tuan, benda yang tidak pernah dilihat, tak ada. Yang ada hanya dilihat sahaja. Mereka kata kepada kita, kalian penganut agama Islam, kalian beriman kepada sesuatu yang tidak pernah dilihat, sedangkan hukum akal telah menetapkan sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang dilihat. Kita, tuan, apa yang perlu kita kata kepada mereka? Sebab sekarang betul kita dah yakin atas kewujudan Allah, tuan-tuan. Kejap, cuma macam mana kita nak kata kepada mereka? Sebab kita nampak biasa je, tuan-tuan, sebenarnya dia sedang mencampak kepada kita perasaan syak wasangka atas kewujudan Allah, dengan dia mengetengahkan tentang fungsi akal. Kita katakan kepadanya, okey, tuan, bagi tuan, sesuatu yang tidak dilihat, ianya tidak ada. Ya, katanya. Tetapi bagi kami penganut agama Islam, kami tidak melihat begitu. Bagi kami, bukan setiap sesuatu yang tidak dilihat, ianya tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya wujud. Ini prinsip kami, penganut agama Islam. Bagi kami, tidak semestinya sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya tidak ada. Bahkan di sana terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya wujud. Ini prinsip kami. Tuan-tuan, itu yang kita pegang, tuan-tuan, hari ini. Bagi kita, bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat, tak ada. Ada sesuatu yang kita tidak pernah melihat, ianya wujud. Dia kata tadi, sesuatu yang tidak pernah dilihat, tak ada. Kita kata, bukan secara umumnya begitu. Ada juga sesuatu yang tidak pernah dilihat, ianya ada. Okey. Apa buktinya, tuan-tuan? Okey. Sebagai buktinya, mungkin kita lihat tali daripada hujung mas saya, tuan-tuan, bergerak, tuan-tuan. Kenapa ia bergerak? Tuan, kenapa ianya bergerak? Mungkin yang menggerakkannya adalah angin, katanya. Okey, tuan, sedar tak sedar, jika tadi tuan berkata sesuatu yang tidak dilihat, ianya tidak ada. Sekarang tuan berkata yang menggerakkan tali mas saya ini adalah angin. Tuan, bertentangan dengan apa yang tuan pegang di awal. Tadi kamu berkata sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Sekarang kamu berkata yang menggerakkan tali ini adalah angin. Kita lihat, tuan-tuan, bertentangan. Melihat kepada prinsip yang dikatakan olehnya, sesuatu yang tidak dilihat tak ada. Sekarang sedar tak sedar sebenarnya, tuan, tuan juga melihat sesuatu yang tidak dilihat itu bagi tuan ada. Angin tidak ada seorang manusia pun pernah melihat, tuan-tuan. Tidak ada seorang manusia pun boleh menyifatkan angin. Macam mana rupanya? Bentuknya bagaimana? Tak ada seorang boleh menyifatkan angin, tuan-tuan, sebab tidak pernah dilihat oleh seorang manusia pun. Tetapi, tuan-tuan, kita percaya atas kewujudannya. Ya. Okey. Contoh yang lain. Bagi setiap penganut agama-agama, tuan-tuan, selain daripada kita agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Majusi, apa juga agama, tuan-tuan, mempercayai atas kewujudan roh. Bahkan terdapat sebilangan agama
mereka mempercayai bahawasanya ruh itu boleh berpindah. Walaupun jasad itu sudah bertukar. Orang meninggal, kemudian ruh tersebut dibangkitkan semula pada kehidupan berikutnya. Ini melihat kepada prinsip pegangan mereka. Dalam arti katanya mereka mempercayai atas kewujudan ruh. Okey tuan, yang tadi tuan kata tuan tidak mempercayai melainkan sesuatu yang dilihat. Okey tuan, tuan percaya ataupun tidak tentang kewujudan ruh? Tuan-tuan, kematian seseorang menunjukkan ruhnya telah bercerai daripada jasad. Jadi tuan-tuan, ini juga dipercayai. Okey tuan, sekarang tuan juga mempercayai atas kewujudan ruh sedangkan tuan tidak pernah melihat. Ini juga bertentangan dengan prinsip awal tadi yang mana tuan bertegas sesuatu yang tidak dilihat tidak ada. Sebab itu kami penganut agama Islam, kami berpegang bukan setiap sesuatu yang tidak pernah dilihat tidak ada. Bahkan di sana ada sesuatu yang tidak pernah dilihat ianya wujud. Contoh yang lain, akal. Tuan percaya ataupun tidak kewujudan akal? Tuan-tuan, nah macam mana? Dia nak kata dia tak percaya, tuan-tuan, dia tiba tak akal juga. Sebab akal juga tidak pernah dilihat, tuan-tuan. Begitu juga kami dalam agama Islam. Bukan itu sahaja, bahkan terdapat pelbagai yang tidak pernah dilihat oleh kita, ianya wujud. Okey tuan-tuan, kenapa dia membangkitkan perkara tadi? Sebenarnya dia sedang untuk mencampak kepada kita syak wasangka atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah dilihat oleh kita. Okey, bagi kami penganut agama Islam, kami percaya atas kewujudan Allah, Tuhan yang kami sembah. Manakala kami mempercayai setiap ciptaan di alam ini, dialah yang telah menciptakannya. Semua kita percaya perkara itu, tuan-tuan. Semua kita berpegang perkara itu. Dia kata kepada kita, okey, kalian penganut agama Islam percaya tentang sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan kalian. Tuhan kalian pun kalian tak pernah melihat. Tuhan yang kalian sembah, kalian tidak pernah melihat. Sedangkan kalian berpegang yang mana alam ini diciptakan olehnya. Okey, kita kata kepadanya begini tuan. Walaupun kita tidak pernah melihat pencipta, tetapi melihat kepada hasil ciptaan menunjukkan atas wujudnya pencipta. Contoh, okey, mungkin tuan boleh melihat kipas. Adakah tuan pernah melihat siapa yang mencipta kipas tu? Okey tuan-tuan, ini soalan kepada kita semualah. Siapa di antara kita yang pernah melihat pencipta kipas di atas? Tak ada seorang pernah tengok, tuan-tuan. Bangsa apa? Sifatnya. Kita tak nak tengok, tuan-tuan. Kita tak nak tahu siapa yang mencipta. Tapi kita percaya atas kewujudan hasil ciptaan menunjukkan wujudnya pencipta. Kami pun begitu. Kami penganut agama Islam, kami melihat kepada hasil ciptaan ini adalah ciptaan daripada pencipta yang menciptanya, dan kami yakin yang mencipta itu adalah Tuhan yang kami sembah. Saat kita melihat kepada hasil ciptaan, tuan-tuan, tadi kipas di atas, kita tak nak tengok siapa yang cipta. Saat kita melihat kepada hasil produk itu, tuan-tuan, kita boleh menggariskan sifat-sifat yang ada pada dia walaupun kita tidak pernah melihatnya. Saya tak nak tengok dia yang cipta, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak nak tengok dia. Tetapi tuan-tuan boleh menceritakan sifat-sifat yang ada pada dia walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tuan-tuan percaya ke tak pencipta kipas ni bijak? Semua percaya, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya ke tak dia seorang yang berpengalaman? Kita percaya. Tuan-tuan percaya ke tak dia adalah seorang yang mempunyai kelengkapan yang cukup untuk membangunkan hasil produk? Kita percaya. Okey tuan-tuan, sekarang kita lihat yang mana kita tak nak kenal dia tetapi kita percaya sifat-sifat yang ada pada dia. Tuan-tuan, begitu juga Allah yang kami sembah. Kata kita kepadanya, begitu juga Allah yang kami sembah, kami tidak pernah melihatnya, tetapi sifat-sifat yang ada padanya kami boleh menilai kepada hasil produk yang telah diciptakan olehnya. Contoh, tuan-tuan, kita lihat daun yang diciptakan oleh Allah. Sebab kita yakin daun Allah yang cipta, tuan-tuan. Bagi kami daun diciptakan oleh Allah. Tuan-tuan, kita sedia maklum, di antara fungsi daun yang diciptakan oleh Allah, di antaranya adalah recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Bila kita tengok daun begitu je,
Tak nampak pun macam sesuatu yang ajaib tuan-tuan. Tetapi itulah hasil dari pembuktian yang mana di antara cetusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi daun yang cukup luar biasa seperti mana apa yang kita ketahui hari ini tuan-tuan. Jadi secara langsung bila kita tengok daun, oh, semestinya pencipta kepada daun tadi maha mengetahui, ya. Semestinya maha bijaksana, ya. Semestinya maha luas pengetahuannya, ya. Bila kita melihat hasil produk, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada pencipta itu. Okey. Kita kembali semula melihat kepada bicara pengarang tuan-tuan. Kemudian pengarang menyatakan hal ini seperti mana apa yang diperincikan demikian itu oleh Tuhan kita melalui firman-Nya Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Ali Imran. Petikan daripada surah Al-Jathiyah. Petikan daripada suratul Jathiyah. Petikan daripada ayat ketiga dan ayat keempat, juzuk 25. Juzuk 25, suratul Jathiyah ayat 3 dan ayat keempat. Kita lihat. Artinya, sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran yakni di bumi terdapat tanda-tanda yakni kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Kita lihat semula ayat 3 dan ayat keempat surah Al-Jathiyah. Yang mana kedua-dua ayat ini Allah menyatakan kepada kita tentang perihal alam. Sesungguhnya pada langit dan juga bumi ianya menjadi tanda-tanda yakni kebesaran Allah kepada mereka yang beriman. Tuan-tuan, bagaimana ciptaan ini akan menjadi tanda kebesaran Allah kepada mereka yang beriman, tuan-tuan? Melainkan dengan berfikir, betul? Melainkan dengan menggunakan fungsi akal. Dan pada penciptaan mereka, dan pada penciptaan kalian, dan pada makhluk yang bergerak bernyawa yang bertebaran yakni di bumi terdapat tanda-tanda yakni kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Jadi pengarang ingin menyatakan kepada kita tanda-tanda kepada orang yang meyakini. Macam mana mereka boleh yakin, tuan-tuan? Melainkan mereka berfikir dan mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui mereka berfikir. Okey. Tuan-tuan, mungkin kita sedang merangka untuk bercuti dengan keluarga kita. Ialah cuti panjang, tuan-tuan, sekitar kurang daripada 2 minggu. Kita dah rancang nak pergi tempat sekian. Maknanya sekarang macam kami nak pergi jalan, nak pergi melawat, nak pergi ziarah, nak pergi bercuti. Ada ke tak tips untuk kita menggunakan fungsi akal? Ya. Bagaimana untuk kita kaitkan dengan alam yang kita tengok? Sebab kata-kata daripada tuan-tuan pencipta alam, pencinta alam ni, tuan-tuan. Sebab saya pun pernah jumpa, tuan-tuan. Saya pernah pergi jumpa tuan-tuan berkemping tu. Mana tuan-tuan di antara mereka yang cinta alam. Jadi selalu tengok alam. Jadi ada tips tak untuk kita kaitkan alam dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana cara untuk kita menggunakan fungsi akal supaya kita meyakini semua itu adalah ciptaan Allah? Okey, tuan-tuan. Yang pertama, elakkan kita menggunakan laras bahasa alam semula jadi. Kenapa tak boleh kita kata alam semula jadi? Apa maksud alam semula jadi, tuan-tuan? Alam semula jadi seolah-olah alam ini jadi dengan sendirinya. Kita nampak bahasa itu biasa je, tuan-tuan. Sebaliknya ianya mengandungi makna yang jauh. Maknanya alam ini bukan alam semula jadi, tak. Kita melihat alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita lihat yang kedua, bagaimana untuk kita kaitkan fungsi akal, iaitu kita melihat alam. Contoh, tuan-tuan, bila kita lihat pokok yang besar, sebab tuan-tuan suka bercuti di hutan terutamanya, tuan-tuan. Bila kita tengok pokok besar, kan, apa yang dapat kita bayangkan? Pokok besar. Kemudian dengan pokok besar, berapa peluk pokoknya, pokok besar. Kemudian dengan
ranting tinggi, dahannya tinggi. Kita boleh bayangkan pencipta yang mencipta pokok itu semestinya maha berkuasa. Stabil pokok tersebut, tuan-tuan. Kita boleh kaitkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta pohon tersebut. Pokok, kemudian hutan-hutan, ada kebaikan untuk haiwan, semuanya ada kebaikan untuk makhluk-makhluk yang lain. Kita boleh kaitkan dengan fungsi akal, yang mana maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada akal alam yang diciptakan. Tidak ada hutan, tuan-tuan, kesannya apa? Kita boleh baik kaitkan, kita boleh kaitkan dengan fungsi akal. Jika tidak dikekalkan hutan sekarang, tuan-tuan, apa yang akan berlaku kepada bumi kita pun tahu. Kesan daripada tangan-tangan manusia, dan kita lihat hasilnya hari ini di hadapan mata kita. Jadi semua yang kita lihat Allah kaitkan, semua itu menjadi tanda bagi kaum yang meyakini. Macam mana dia yakin, tuan-tuan? Dengan ciptaan akal, dengan ciptaan alam, melainkan dengan akal yang telah dikurniakan oleh Allah. Kita boleh berfikir, kita boleh melihat kebesaran Allah. Yalah, selain kita berseronok, berhibur dengan keluarga, tidak dihalang, tuan-tuan. Islam tidak menghalang kita. Manakala di sana kita boleh kaitkan dengan akal, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan alam yang kita lihat, tuan-tuan. Ini semua kita boleh kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata pengarang, ammal ghafilul mu'ridu fatarahu fi raibin wa syak. Adapun seorang yang lalai, berpaling daripada keyakinan, maka kamu melihatnya dia berada dalam keraguan dan syak. Beza, tuan-tuan. Tadi dia yakin. Individu yang kedua, dia syak. Tadi, macam tadi, golongan tadi yang berkata, kamu menyembah Tuhan yang tidak pernah kamu lihat. Kamu yakin ke atas kewujudannya? Golongan tadi, tuan-tuan, dia syak, ragu, wasangka tentang apa yang dikatakan oleh individu tadi. Memang hasrat individu tadi, tuan-tuan, berkata kepadanya untuk mencampak syak wasangka kepada dia atas keimanan. Jadi apa ni? Tuhan yang tidak pernah dilihat. Dan akhirnya, tuan-tuan, berlakulah kepada dia apa yang berlaku dengan sebab keraguan atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, bal hum fi syakki yal'abun, bahkan mereka berada dalam syak saat mereka bergelumang bermain di dalamnya. Wala ya'riful yaqin, bahkan mereka tidak mengetahui keyakinan. Mereka tak yakin, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan, biasa orang kita kita yakin. Kita yakin, tuan-tuan. Walaupun tak ada orang pernah ceritakan kepada kita cara apa semua, tapi kita yakin atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tanya, itu pun dah cukup kan? Itu pun dah cukup, tuan-tuan. Cuma kita ingin melihat kepada konsep dan juga kaedah yang digariskan oleh para ulama untuk menambahkan keyakinan kita atas kewujudan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat berikutnya, kata pengarang, linul qulubi li dzikrillah, lembut hatinya untuk mengingati Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung sifat tersebut pada pertemuan akan datang. Mengakhiri bicara kita malam ini, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, setiap dari kalangan kita tidak terlepas daripada kelalaian dan juga dosa. Tetapi apabila kita ingat kita sedang melakukan sesuatu dosa, tuan-tuan, terdapat kepada kita beberapa langkah untuk kita usahakan. Yang pertama, terus kita ingat kepada Allah. Yang kedua, kita bayangkan dosa, kesan, risiko daripada apa yang sedang kita lakukan. Faedah kedua yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, iaitu kita menginginkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita di kalangan hamba-Nya yang ingat kepadanya, dan kita di antara hamba yang meyakini atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita melihat alam semesta, tuan-tuan. Kita cuba kaitkan dengan akal kita, dan kita ingin menatijahkan daripada hasil yang kita lihat atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hari, tuan-tuan, contoh hari. Mungkin kita dah plan nak pergi ke laut, nak bercuti di pantai sebagai contoh, tuan-tuan. Bila kita lihat air laut, air masin, tapi ikan kerapu tak masin, tuan-tuan.
padahal ikan kerapu tinggal di situ. Diikutkan, ialah dia tinggal dalam air masin, sepatutnya dia masin. Tapi tak, tuan-tuan. Kita lihat bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta sesuatu. Dia hidup dalam air masin tetapi isinya manis. Ini kita boleh kaitkan dengan akal, dan kita boleh kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Saya mohon dengan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon dengan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.